Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua. InsyaAllah dalam video ini saya akan menerangkan kepada anda semua berkenaan beberapa bangunan yang telah saya pilih untuk dibentangkan kepada semua, di mana bangunan-bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang menakjubkan yang berada di dunia. Dan dalam video ini juga saya akan menerangkan bagaimana pembinaannya, sejarahnya dan juga kelebihan-kelebihan yang ada pada bangunan ini. Dan ciri-ciri yang saya titik beratkan dalam pemilihan bangunan-bangunan ini adalah sebagai contohnya adalah bahan binaannya, di mana bahan binaan itu bagi saya dalam bangunan ini mempunyai bahan-bahan yang unik dan menarik untuk kita ketengahkan dan kita mewawarkan kepada orang lain. Dan saya juga bangunan ini mempunyai struktur yang menarik, cantik, unik dan menarik perhatian lah. Dan yang paling penting adalah fungsi bangunan itu dan kegunaan bangunan itu yang bagi saya agak boleh dikatakan hebat dan menjangkaui akal fikiran kita, di mana fungsi-fungsi ini jarang ataupun susah untuk ditemui dalam mana-mana bangunan lain yang berada di dunia ini. Okey, kita akan mulakan dengan bangunan yang pertama. सुनो ना संग मरमर Kejap. Asal pula ada lagu Hindustan macam ni. Okey. Kita berbalik kepada yang sebenarnya. Okey, untuk bangunan yang pertama ni, saya memilih bangunan Taj Mahal, di mana Taj Mahal ini juga telah dibuktikan, di mana Taj Mahal ini merupakan salah satu daripada bangunan yang begitu unik sehingga kan ia dikategorikan di dalam 7 keajaiban dunia, di mana sekali pandang nampak macam biasa-biasa je, tetapi di sebalik kebiasaan itu ataupun biasa-biasa tu ada keunikan dan sejarah dia yang tersendiri. Okey, kenapa dia menjadi salah satu 7 keajaiban dunia? Di mana, dan di sini saya akan terangkan kenapa ya. Di mana Taj Mahal ini dia mempunyai sejarah yang menarik dan struktur yang boleh dikatakan biasa je kalau dilihat pada zaman sekarang, betul tak? Tetapi binaan ataupun kualiti binaan itu, seni bina itu dibina dengan kualiti yang begitu tinggi dan ketelitian yang sangat halus. Okey, Taj Mahal ni sebenarnya dia dibina pada zaman Shah Jahan pada tahun 1631. Lama kan benda tu. Okey, pembinaannya adalah sebagai memperingati kematian isterinya, iaitu Mumtaz Mahal. Okey, Mumtaz Mahal ni sebenarnya dia seorang puteri dari Parsi yang telah meninggal dunia akibat komplikasi ketika melahirkan anak ke-14 mereka, Gauhara Begum. 14 anak. Dan untuk pengetahuan juga, sebenarnya Mumtaz Mahal ni merupakan isteri ketiga daripada Shah Jahan. Dan sebenarnya walaupun dia isteri ketiga, tetapi Mumtaz ni merupakan cinta pertama bagi Shah Jahan. Okey, pembinaan Taj Mahal ni dia bermula pada tahun 1632 selepas kematian isteri kepada Shah Jahan, iaitu Mumtaz Mahal tersebut. Taj Mahal dibina sebagai saksi ataupun bukti kecintaan Shah Jahan kepada isterinya Mumtaz Mahal, lalu diinspirasikan dalam bentuk pembinaan iaitu Taj Mahal. Okey, korang tahu tak sebenarnya Taj Mahal ni adalah kalau diibaratkan sebagai sebuah makam yang besar seperti makam Fir'aun tu kan, kita tengok piramid. Tapi begitu jugalah seperti Taj Mahal ni, dia sebenarnya adalah salah satu simbolik pada makam kepada Mumtaz Mahal tu sendiri. Dan makam utamanya adalah selesai dibina pada tahun 1643 dan struktur sekelilingnya termasuk taman-taman sekeliling tu selesai sekitar 5 tahun kemudian. Okey, Taj Mahal ni merupakan kompleks yang sangat terkenal dalam menjadi salah satu seni bina Mughal yang paling hebat, dan di mana Taj Mahal ni strukturnya dibina dengan menggabungkan seni bina India, Parsi dan juga Islam.
Dan bahan binaan Taj Mahal itu sendiri, yang seperti saya cakapkan sebelum ini, terdiri daripada bahan-bahan yang unik dan sukar untuk kita jumpa sekarang. Bukan sukar lah, jarang digunakan dalam bangunan-bangunan pada zaman sekarang ni. Sebagai contohnya, Taj Mahal itu dibuat menggunakan marmer putih yang berkilauan, yang akan menampakkan perubahan warna mengikut matahari atau cahaya bulan. Sebagai contohnya, ketika siang, Taj Mahal itu akan kelihatan putih bersih je kerana mempunyai cahaya matahari. Tetapi ketika matahari terbenam, Taj Mahal tersebut akan bertukar warna kepada kemerah-merahan dan menampakkan seperti bangunan tersebut dapat mengubah warna. Sedangkan bahan marmer putih itu sendiri yang dapat menyebabkan pantulan daripada cahaya matahari itu merubah warna Taj Mahal tersebut. Taj Mahal ni dia sangat terkenal dengan kehebatan seni binanya yang begitu kompleks dan rumit. Yelah, nak bina rumah sebiji pun kita kan susah gila nak buat kan. Tambahlah ini kita nak buat satu bangunan yang ikonik, yang besar, yang menunjukkan bukti kecintaan seseorang tu kepada seseorang tu, mestilah kena cantik, hebat dan elok, betul tak? Okey, Taj Mahal ni dia sebenarnya dibina oleh beribu-ribu orang. Dan biarlah bangunan besar kan, tak boleh buat seorang-seorang. Di mana Taj Mahal ni diinspirasikan daripada bangunan-bangunan Mughal, termasuk Gur Amir, iaitu makam timur pewaris dinasti Mughal di Samarkand, makam Humayun, makam Ikmat ud-Daulah, setengahnya memanggil Baby Taj, dan Masjid Shah Jahan sendiri di Delhi. Dan daripada bangunan-bangunan tu sebenarnya bangunan Mughal ni sebenarnya dia dulu dibina hanyalah menggunakan batu pasir merah. Tetapi Shah Jahan membuat penguasaan dan menaik taraf idea daripada bangunan tersebut untuk membuat Taj Mahal ini dengan menggunakan batu marmer putih yang saya cakapkan tadi, batu permata sebagai bahan binaan Taj Mahal. Dan dia juga menggunakan bahan-bahan yang agak unik, iaitu bangunan itu bertatahkan batu-batu terbaik seperti jet, kristal, batu lapis lazuli, batu amethyst dan juga batu turquoise. Habis untuk Taj Mahal, panjang kan berkenaan Taj Mahal. Okey, kita bergerak ke bangunan yang seterusnya, iaitu Taipei 101 ataupun Taipei 101. Menara ni ianya direka mengikut siri modul 8 tingkat, yang mana masing-masingnya ia menghala keluar dan membangkitkan bentuk tradisional pagoda Cina, dan bahagian atas dihadkan oleh menara kecil yang membentuk puncak. Sistem fakir panel kaca dan aluminium dipasang pada celah-celah lentur yang bersandar dan diikat kembali ke mega kolom setiap 8 tingkat dan menyumbang kepada ketegaran sisi keseluruhan. Sistem fauna mampu menahan sehingga 90 mm atau anjakan sisi seismik tanpa kerosakan. Bangunan ni dia menggabungkan lift 2 deck yang dibina oleh Toshiba Elevator dan Building System Corporation. Pada tahun 2004, lift ni menetapkan satu rekod baru untuk kelajuan, yang di mana ia dapat naik dengan kelajuan 6.6 km per jam ataupun 16.83 meter sesaat. Ia sebenarnya direka untuk menekankan kemakmuran Taiwan yang semakin berkembang pada peringkat dunia pada permulaan abad ke-21. Dan juga ia bertujuan untuk melambangkan evolusi teknologi yang menyatu dengan tradisi Asia. Macam okey tak yang tadi tu? Sebenarnya banyak je lagi yang boleh saya sebutkan dan saya terangkan berkenaan 101 tu. Tapi yelah kan, masa pun 10 minit dan tambah lagi pula 101 ni kan baru je dibina kan, 2004 baru siap. So dia punya sejarah dia tu masih lagi di peringkat yang biasa-biasa. Tapi untuk yang Taj Mahal tu itu baru namanya cinta sejati. Buat tu bukan kaleng-kaleng. Okay, kalau nak sambungan yang 101 tu boleh request untuk part tu. Okay,
Gerak lu, Papa Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.